Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah SWT nak cerita bahawa alam semesta, alam yang Allah Ta'ala buat semua ni adalah kepunyaan Allah SWT. Allah Ta'ala nak rakyat semua alam ni adalah hak total Allah SWT. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan dengan comelnya, indahnya, dan melakukan apa sahaja ikut kehendak Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Amma ba'du. Insyaallah kita beriktikaf dan masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin mengundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur bagi kita semua. Alhamdulillah, sihat semua. Alhamdulillah. Dan pagi ini insya-Allah kita akan belajar, kita akan membaca suratul Hadid yang membawa makna besi. Surah Al-Hadid. Dan surah Al-Hadid ini surah yang ke-57 daripada 114, ada 29 ayat. Surah Madaniyah dan ada juga dikatakan sebagai Makkiyah. Kita akan lihat nanti ketika kita tadabbur insya-Allah. Dan insya-Allah pagi ini kita akan baca ayat 1 hingga ayat 11. Kita bermula di surah Al-Hadid ni, kita akan baca semuka-semuka lah. Satu muka kita akan tadabbur, satu muka kita akan tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. Tuan-tuan semua, pada ayat yang kedua kita kena baca ra tu nipis. Ayat yang kedua ujung tu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Ayat keempat basir. Ayat keenam, ayat kelima, ayat yang ke-6 sudur. Ayat yang kelima umur tebal. 5 tebal, 6 tebal. Ayat yang ke-7 lahum ajrun kabir. Ra tenipis pula. Ayat yang ke-10 wallahu bima ta'maluna khabir. Ra tenipis. Dan pada ayat yang ke-11 walahu tu kena baca 6. Walahu ajrun karim. Hu tu maksilah tawilah, mesti sama kita baca ayatul kursi. Di mana ayat kursi? Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Tu kena panjang tu nail. Jangan baca tak cukup 6, salah. Tajwid ini dia jadi wajib masa baca. Wa tajwid bila kita nak guna dia jadi wajib. Tapi belajar dia kalau kita pandai dengan tak belajar tak wajib kita baca betul tak belajar. Tapi kalau tak pandai maka belajar tadi wajib ke tak? Jadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna hak wajib. Apa dia hak wajib? Amal. Mana baca kena tajwid. Maka belajar tadi pun jadi wajib.
Sebab nak menyempurnakan bacaan tadi mesti baca dengan secara tajwid. Kita baca Quran ni dia tak boleh baca supaya khabar. Kita baca buku cerita salah tak apa, tak ada jadi masalah. Khabar salah tak ada masalah. Nah, tapi Quran salah, sudah. Dia tuntut dengan kita. Dia berhujah dengan kita. Bapa membaca aku salah. Kata kita tak belajar dulu. Tak ada tu guru kah? Sudah. Tak ada tu guru. Tok guru bertimbul berlambak kapamu. Tak ada kita nak pergi ngaji. Bersama nama. Projek bersama mana? Adalah 2 juta. Jadi Quran ni akan berhujah dengan kita. Jadi tuan-tuan semua, maka kewajipan bagi kita kena belajar. Baik. Ambil satu sikit lah. Alimu bidzati sudur, ayat yang ke-6 kena baca alimu bi iqlab, tanwin bertemu dengan ba, iqlab, maka kita baca dengan ringan dengung tadi. Wa huwa alimu bidzati sudur. Suara tak sedap tak apa, tapi baca tu biar betul, dengung betul, panjang pendek betul, izhar biar betul, makhraj huruf sebutan satu alif sampai ya tadi biar betul, sebutan huruf tempat keluar makhraj. Baik tuan-tuan semua, kita tinggal dulu tajwid dan kita akan masuk kepada kita nak tadabbur ayat 1 hingga 11. Tuan-tuan semua, surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ni diambil daripada ayat yang perkataan yang ada dalam ayat yang ke-25. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Surah Al-Hadid diambil daripada ayat 25, ada perkataan Al-Hadid. Jadi surah Al-Hadid ini tuan-tuan semua summiyat bidzalika lidzikril hadid fihi, dinamakan dengan demikian itu suratul Hadid. Nama surah Al-Hadid ini kerana disebut ada perkataan Al-Hadid. Allah Ta'ala sebut Al-Hadid dalam ayat 20 berapa tadi? Dalam ayat 25. Dalam ayat 25 ada Allah Ta'ala sebut. Lepas tu mungkin ada lagi kot dalam ayat lain. Abang nampak ni hok baca lah tak ni. Nampak tak baca tak baca tengok tu ayat 25. Baik. Kita tak sampai lagi bacaan ayat 25. Min babi tasmiyatil kulli bismi ba'dihi. Nama Al-Hadid, surah Al-Hadid ni keseluruhan adanya 29. Jadi 29 ayat ni dinamakan surah Al-Hadid. Nama surah ni duduk dalam surah Al-Hadid. Walaupun perkataan Al-Hadid ni duduk dalam 25 sepatah ya. Macam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni duduk dalam Quran, cerita Al-Baqarah ni dua perkataan ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah tu, tetapi keseluruhan surah tadi, sebanyak-banyak ayat tadi dalam surah Al-Baqarah tu nama surah Al-Baqarah belaka. Ni dia panggil bab dalam menyatakan tasmiyatul kulli, menamakan keseluruhan tadi dengan diambil daripada setengah ayat, setengah perkataan, setengah daripada satu ayat tadi. Dalam satu ayat ada satu perkataan. Baik, surah Makkiyah ini apa ni, surah Al-Hadid ini ada dikenali sebagai surah Makkiyah. Ada ulama kata Makkiyah, ada ulama kata dia ni Madaniyah. Jadi selisih pendapat ulama. Ada kala kata, ada ulama kata Makkiyah, ada ulama kata Madaniyah. Baik, hok yang kata Makkiyah dia ada hujah dia. Inna sababa islami Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu dakhala ala ukhtihi wa kanat aslamat qablahu fawajada ila hadhihi surah ila qawlihi in kuntum mu'minin maktuban fi sahifah fa aslama. Kalau pendapat ulama yang kata dia ni surah Al-Hadid ni surah Makkiyah, dia kata sebabnya begini. Dia kata sebab
keislaman Umar bin Al-Khattab ni masuk Islam. Bila mana dia ni masa ni Nabi tak hijrah lagi ke Madinah. Cerita ni awal lagi. Awal ni maksudnya Umar ni Islam awal lagi. Kan, sebelum daripada hijrah lagi. Jadi Umar ni sebab dia ni masuk Islam bila mana dia masuk rumah adik dia Fatimah, dan Fatimah ini adik dia ni telah masuk Islam sebelum daripada Umar. Dan Umar mendapati ada awal hadis surah, dia jumpa, dia melihat surah Al-Hadid ni sampai ke ayat in kuntum mu'minin sampai ayat ke-8. Ayat 1 sehingga ayat ke-8 maktuban, tertulis surah ini ditulis ataupun tertulis fi sahifah, ada di atas satu lembar. Ayat 1 hingga ayat 8 surah Al-Hadid. Bila dia lihat, dia baca, Umar baca surah ni, maka dia tengok ayat 1 sampai ayat 8 ni, hanya ayat tu lah adanya. Fa aslama, maka Umar masuk Islam. Maka ni antara sebab dinamakan surah ini surah Makkiyah. Tu hujah bagi orang yang kata surah ni surah Makkiyah. Au Madaniyah, ataupun ulama hak kata surah ni surah Madaniyah. Wa huwa li Ibn Abbas wa alaihi al-jumhur. Ini pendapat Ibn Abbas dan juga jumhur ulama. Jadi hak mana kuat ni? Kuat hak Madaniyah. Nak berbanding dengan hak Makkiyah. Kenapa? Kerananya waqala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi sebut innaha madaniyah fi qaul al-jami'. Dia ni dikenali sebagai madaniyah, surah madaniyah. Di atas pendapat majoriti ulama tafsir. Wa Islam Umar kana bi awaili Taha, dan keislaman Umar tadi adalah Umar ni masih Islam dengan sebab awal surah Taha, bukan awal surah Hadid. Katanya ahli-ahli tafsir yang mengatakan pendapatnya surah ni surah Madaniyah. Mana surah Taha tu? Awal surah Taha ayat 1 hingga 5. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu 5 ayat. Jadi cerita Umar masuk Islam ni bukan Umar ni tengok surah Al-Hadid. Bahkan pendapat ulama tafsir di sini, Islam Umar kana bi awail Taha. Maka mereka berpendapat hak Umar kita kata Makkiyah ni bukan di ayat ni, bukan di surah Al-Hadid, tetapi surah Taha. Surah Taha tu awal lagi ketika Nabi berada di Mekah, awal-awal lagi. Jadi Umar masuk Islam ni bila Umar mendengar surah Taha ayat 1 hingga 5. Dan ulama ahli tafsir kata surah Al-Hadid ni surah yang lewat turun ketika mana Nabi berada di Madinah ataupun selepas hijrah. Itulah alasan mereka. Baik. Maka dalam ayat ni Allah SWT berfirman, ayat yang pertama selepas kita disunatkan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sabbahalillahi ma fis samawati. Sabbahalillahi ma fis samawati. Ayat tu mula-mula sabbaha ni. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bila kita bertidil ard tu tahan dot, jangan keluar. Tahan huruf dot tadi, jangan bunyi dot.
Sabbahanillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Baik tuan-tuan semua, dalam surah Al-Hadid ni dia ada tiga pembahagian. Tiga pembahagian. Allah Ta'ala nak mengutarakan yang pertamanya, Allah SWT nak cerita bahawa alam semesta, alam yang Allah Ta'ala buat semua ni adalah kepunyaan Allah SWT. Allah Ta'ala nak royak semua alam ni adalah hak total Allah SWT. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan dengan comelnya, indahnya, dan melakukan apa sahaja ikut kehendak Allah SWT, ikut kehendak dia. Ini yang pertama. Jadi kita akan lihat penciptaan alam ni, kita akan lihat ayat 1 hingga ayat 6. Lepas tu masuk ayat 7 hingga ayat 16. Maka Allah SWT menjadikan kepada manusia ni untuk dia kena korban kerana Allah. Sama ada korban nyawa dia kerana Allah, korbankan harta dia kerana Allah. Semata-mata untuk nak meneguhkan agama yang ada dalam diri masing-masing, dan juga untuk meninggikan dia panggil cogan penerangan Islam. Bermula ayat 17 hingga 29. Tiga benda. Yang ketiga, benda yang ketiga yang Allah Ta'ala nak ceritanya, Allah Ta'ala nak gambarkan hakikat dunia yang sebenarnya kepada manusia. Hakikat dunia yang sebenar, yang mana dunia ni, di dalam dunia ni ada kemegahan, dan juga ada alat-alat yang menunjukkan kepada kesenangan bagi seseorang itu, yang memperdayakan, yang mana manusia ni ada yang tertipu dengan dunia, ada yang tidak tertipu dengan dunia. Jadi tiga perkara Allah Ta'ala nak cerita secara kasar tu, nanti kita akan perincikan lagi. Jadi tuan-tuan semua, dalam ayat yang pertama hingga ayat 6 ni Allah Ta'ala nak cerita pasal penciptaan makhluk-makhluk yang dinamakan sebagai alam ni. Allah Ta'ala sebut sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala mula dengan tasbih dulu, sabbaha ni. Jadi tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bermula dalam surah Al-Hadid ini dengan sabbaha, tasbih. Bila Allah Ta'ala sebut dengan perkataan tasbih, maka situ tu suatu perkara yang Allah Ta'ala nak cerita ni benda besar. Benda besar. Baik, ada kalanya bila kita lihat disebut fil hasyri sabbahanillah ni, perkataan sabbahanillah ni dalam surah Al-Hadid, sabbahanillah. Di antaranya surah Al-Hashr, surah As-Saff yang telah kita belajar dah ke surah As-Saff, tak lagi. Jadi sama ada dalam surah Al-Hadid baiknya, surah Al-Hashr baiknya, surah As-Saff, Allah SWT mulakan dengan sabbaha. Sabbaha ni mana telah bertasbih. Bila kita buka surah Al-Jum'ah contohnya, At-Taghabun contohnya, Allah Ta'ala sebut pula dengan yusabbihu, sedang bertasbih. Yusabbihu lillah, sedang bertasbih dan akan bertasbih. Bila kita buka surah Al-A'la, bi amrihi, Allah Ta'ala sebut dengan fi'il amal, sabbihis, sabbih suhatu hidup sebab nak sama sabbihis marabbikal a'la. Tapi kalau kata dia sebutin itu sabbih, tasbihlah kamu. Tu suruh pula, past tense, present tense. Sabbih ni mana suruh. Allah Ta'ala suruh, tasbihlah. Tasbihlah kamu, hai manusia yang bertasbih pada Allah. Sabbih. Dalam surah A'la Allah Ta'ala mula dengan tasbih. Mana Allah Ta'ala suruh tasbih. Sabbih ni mana tasbihlah.
Tiga bentuk tu. Sabbaha, yusabbihu, sabbih. Yang keempat, bila kita buka di antaranya surah apa? Surah Al-Isra. Surah Isra. Dalil bagi peristiwa Isra, Isra Mi'raj. Dan surah apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam tu dalil Mi'raj. Ni dalil Isra, peristiwa Isra Mi'raj tu. Dalil bagi Isra tu ayat yang pertama. Allah SWT sebut subhanalladzi, subhana ni dia ni bukan fi'il, bahkan dia isim, dia panggil isim masdar, nama terbitan. Subhanalladzi, subhani maha suci Allah SWT. Maha suci Allah SWT, maha suci. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut surah ni dengan sabbaha, surah ni dengan yusabbihu, surah ni sabbih, lepas tu surah Isra pula subhana. Semua tu tasbih belaka. Tasbih past tense, tasbih present tense, tasbih suruh tasbih nama dia panggil terbitan, kata terbitan. Jadi semua keadaan ini isy'aran bi anna tasbih matlubun minal insan fi kulli halin. Ini nak menunjukkan bahawasanya ini daripada syiar bahawasanya tasbih ini matlubun, dituntut. Allah SWT tuntut minal insan, daripada manusia yang beriman, supaya fi kulli halin, supaya manusia ni sentiasa bertasbih dalam semua keadaan. Semua keadaan, sama ada masa yang telah lalu, masa yang sekarang, masa yang akan datang. Manusia kena apa ni, Allah Ta'ala suruh tasbih. Zaman dulu kala sebelum kita, Allah Ta'ala suruh tasbih. Umat-umat dahulu sebelum ada kita sekarang ni sedang hidup. Dan selepas pada kita mati, ada lagi generasi lepas kita pun juga disuruh tasbih. Maknanya semua keadaan, baik sama ada keadaan kita siaginya, malamnya, paginya, petangnya, Allah Ta'ala suruh tasbih. Dan tasbih ini di antara perkataan yang mahal, yang amat-amat bernilai dan pahalanya besar di sisi Allah SWT. Dan di antara lafaz yang Allah Ta'ala sangat-sangat suka bila hamba sebut tasbih. Mahal tasbih ni. Tasbih ni, makna tasbih ini, makna tasbih. Makna tasbih itu ialah tanzihul maula an kulli ma la yaliqu bihi qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan. Iaitu tasbih ini ialah tanzihul maula, iaitu kita membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada setiap suatu perkara yang tidak layak bagi Allah. Suatu perkara yang tak layak bagi Allah. Sama ada qaulan dari sudut percakapan, wa fi'lan dari sudut perbuatan, i'tiqadan dari sudut i'tiqad. tak layak bagi Allah Ta'ala, maka kita tasbih pada Allah SWT, tasbih dengan qaul, dengan fi'l, dengan i'tiqad. Maka kita bersihkan Allah SWT daripada kesyirikan manusia. Yang ada manusia kata Allah tu besar, Allah tu kecil, Allah tu ada dua, Allah ada tiga, Allah ada anak. Kita tasbih makna kita bersihkan semua tanggapan-tanggapan manusia yang kata Allah begitu, Allah begini. Dipanggil tasbih. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT amat-amat suka bila kita tasbih pada Allah SWT. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Jadi sabbahadillah ni, sabbahadillah, tasbihlah, telah bertasbihlah bagi Allah. Makna kita nak pasal makna tak? Telah bertasbihlah bagi Allah, ay nazahu kullu syai'in, telah membersihkan oleh setiap sesuatu. Tasbih
bagi Allah SWT itu ma fis samawati wal ard, sesuatu yang ada di 7 petala langit dan bumi. Ma ni dia panggil lillah, sabbaha lillah ni lam di sini. Lam di sini dia panggil lam ni lam zaidah. Fallamu mazidah, lam ni lam tambahan ailit takkid, iaitu untuk nak menguatkan. Sabbaha lillah, telah bertasbihlah sungguh-sungguhnya bagi Allah ma fis samawati wal ardi, sesuatu yang ada di 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi tuan-tuan semua, bila kita lihat perkataan tasbih ni, maka tuan-tuan semua, manusia ni manusia dengan haiwan, dengan makhluk lain. Dia kita ada apa ni, kita ada 3 lah kategori manusia, selain daripada makhluk nama manusia, makhluk lain lah, sama adanya malaikat, sama adanya makhluk selain daripada manusia, dan juga selain daripada manusia, malaikat tadi, dan juga binatang lah, makhluk lain tu binatang. Dan juga ada lagi dia panggil selain daripada apa ni, benda yang bernyawa ni, dia panggil ada lagi benda-benda lain, antaranya bukit, kayu kaya, sungai, awan, semua ni, langit dan sebagainya. Semua ni dia panggil benda yang benda selain daripada manusia. Jadi tuan-tuan semua, maka makhluk-makhluk ni dia ada dipecahkan kepada berakal dan tidak berakal. Jadi manusia yang berakal, katanya Imam As-Sawi, bertasbihlah makhluk yang tidak berakal dengan dia panggil gelaran tasbih tadi. Yang tidak berakal dia panggil lisanul maqal, bahasa pertuturan. Dan bertasbihnya benda-benda dia panggil benda-benda yang selain daripada manusia, dia panggil lisanul hal. Lisanul hal. Jadi tuan-tuan semua, sama ada manusia ni tasbihnya manusia yang berakal, yang tidak berakal, dan manusia apa ni, benda-benda lain, sama ada tasbih tadi dengan gelaran tasbih tadi dia panggil lisanul maqal dengan lisanul hal. Kesemua semua ni adalah tasbih pada Allah Ta'ala. Contoh, malaikat tasbih cara malaikat, manusia tasbih cara manusia, binatang tasbih cara binatang. Tasbihnya binatang cara dia, pokok kayu, bukit buka, gunung ganai, semua makhluk-makhluk lain semua tasbih. Sebagaimana yang Allah SWT ada berfirman dalam surah Al-Isra ayat 44. Allah Ta'ala sebut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Ta'ala sebut apa? Tiadalah suatu makhluk melainkan semuanya bertasbih, yakni tunduk pada Allah SWT. Semuanya tasbih pada Allah. Serta memuji Allah SWT, tasbih dan puji Allah SWT. Illa yusabbihu bihamdihi, semuanya tasbih dengan puji Allah SWT. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu manusia, kamu tak faham, kamu tidak mengerti tasbihnya makhluk-makhluk lain. Kita ada tengok ayat duk kokok pagi-pagi, kita tak tahu. Binatang lain, burung, lembu, kambing, semuanya mereka ni, semua makhluk pokok kayu tasbih lagu mana kita tak tahu. Tu bahasa pokok kayu. Tapi semua makhluk ni, katanya Allah SWT, subhanallahi ma fis samawati wal ardi, semua makhluk-makhluk ni tasbih pada Allah Ta'ala. Jadi kita yang berakal ni, Allah Ta'ala biar akal fikir kabar-kabar tasbih pada Allah. Tak kena banyak ke tasbih. Allah Ta'ala suka kita tasbih. Tuan-tuan semua,
Kalau boleh semaya sunat tasbih hari-hari. Tak boleh seminggu sekali. Tak boleh sebulan sekali. Tak boleh setahun sekali. Tak boleh juga setahun sekali. Seumur hidup biar ada sekali sunat tasbih. Rahsia hak mati depan makam Rasulullah. Ada seorang orang Malaysia yang mati depan kubur Nabi dalam Masjid Nabawi. Bila diselidiki, dia ni seorang yang tak tinggal semaya sunat tasbih tiap-tiap malam. Mati depan makam Rasulullah, disemayakan oleh jutaan manusia. Nah, Allahu Akbar, hebatnya. Dia panggil dalam masjid, mati depan kubur Nabi. Nah, Allahu Akbar, hebatnya amalan dia tu. Dia panggil husnul khatimah. Mati pula Madinah. Nah, Allah. Jadi tuan-tuan semua, kenapa? Kerana nak ceritanya perkara tasbih. Jadi tuan-tuan semua, pagi-pagi, baik petang, baik malam, tuan-tuan jangan tinggal. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Baca 3 kali 4 kali pagi. Baca semua pagi petang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ambil langit bumi timbang dengan sekali baca ni, berat pahala baca ni lagi. Nak ceritanya tasbih tadi mahanya di sisi Allah SWT. Maka dalam ayat ni Allah SWT mulakan dengan tasbih, subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa jua yang ada di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Dan dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz, Al-Aziz pun Allah SWT, Al-Hakim pun Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala maha perkasa dan lagi maha Al-Hakim, maha bijaksana. Jadi tuan-tuan semua, Allah Taala ni Al-Aziz, maknanya Al-Aziz fi mulkihi. Al-Aziz fi mulkihi. Allah Taala maha perkasa dalam apa? Dalam kerajaannya. Ay al-ghalib ala amrihi la yughlibuhu syai'un, iaitu menang di atas urusannya. Dia panggil Al-Aziz, menang atas urusan dan tak ada orang boleh kontrol Allah. Bila Allah Ta'ala uruskan, Allah Ta'ala bernama Al-Aziz, maknanya Al-Ghalib ala amri, iaitu menang di atas urusan Allah. Tak ada orang nak boleh kontrol Allah, tak boleh. Allah, kerana Allah tu Al-Aziz. Al-Hakim, Al-Hakim ni maha bijaksana. Maha bijaksana fi sun'ihi, ayasna'u syai' fi mahallihi, fala haraja alaihi wala fala haraja alaihi. Maka bila kata Al-Hakim, Allah SWT ni, Allah Ta'ala ni maha bijaksana di dalam penciptaan Allah SWT. Bijaksana, bijak Allah Ta'ala buat. Bijak Allah SWT buat. Tuan-tuan semua, hebatnya Allah SWT ni, nak cerita hebat Allah SWT, banyaklah banyaklah benda-benda yang kita lihat. Sehingga ke ambo tengok hak terbaru ni video, ada orang bagi makan yang mana makanan ni tak boleh makan binatang lain, kecuali binatang ni boleh makan. Tuan-tuan mungkin tengok dalam Facebook, bila kita duduk slide Facebook tu, ambo ni dalam 2-3 hari ni duduk tengok, buka tengok, Masya Allah. Allah Ta'ala sebut afala yanzuruna ilal ibil. Selain daripada pencipta lain, Allah Ta'ala sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah kamu tidak perhati tengok hebatnya Allah Ta'ala cipta makhluk-makhluk ni? Di antaranya ibil, antaranya unta. Bagaimana Allah Ta'ala cipta unta? Tuan-tuan semua, unta ni ambo tengok, baru tengok ni, unta ni dia jelek mulut dia, lidah dia jadi belung. Oh, besar jadi belung. Kata belung, Masya Allah. Lidah dia tu dia boleh buat belung. Rupa-rupanya bila dia buat belung lagu tu dia tackle unta betina. Cara dia mengejah. Lalu orang dia mengejah. Dia mengejah orang puan. Few week
Jadi dia tu cara ejah juta jatah ejah huta tina tu dia gelembungkan lidah dia jadi bulat apa belong. Kata we pelik huta ni. Lepas tu dia masuk balik. Normal, tak ada apa-apa. Adakah kamu tidak melihat kepada unta bagaimana Allah Ta'ala buat unta? Kuda lari popo atas pada pasir. Tepat yang orang panggil tepat jereluh. Jereluh selalu. Tapi unta tepat yang jereluh, dia tak jereluh. Sebab dia boleh rasa dulu. Sebelum pada dia berat tubuh dia tu, dia letak dulu, tepat ni boleh tak nak letak kepak-pak kaki, nak berat. Dia rasa dulu. Sebab itulah lembutnya kaki unta ni. Baik. Dan hok paling ambon dia panggil takjub bagi kita melihat. Tuan-tuan pernah tengok pokok kaktus. Pokok kaktus ni berduri. Bunga kaktus tu, bunga pokok kaktus tu berduri. Unta boleh makan. Duri tak dia boleh makan dalam mulut dia. Kak dia kekeh. Kata masya-Allah pelik. Acui kau lembu. Nah. Ni kau kambing lari. Binatang apa boleh makan? Semua tak makan. Kita kena duri kaktus lari. Pokok kaktus tu dia boleh makan. Pokok kerak dia kekeh. Bagaimana Allah Ta'ala betul sungguh Allah Ta'ala suruh kita perhati kepada unta. Masya Allah, hebat. Tak minai 3 bulan tak apa. Tak minai 3 bulan unta ni tak apa. Dia adakan diri sipai air. Allah Akbar, hebatnya. Maka itulah bila kita mengkaji perkataan Al-Hakim ni, Allah ni maha bijaksana. Bijaksana sungguh. Bila buat menciptakan makhluk ni memang bijak hebat Allah Ta'ala. Maka kita bila sebut Al-Hakim, maka kita kena selami mana Al-Hakim tadi ialah mana apa? Iaitu Al-Hakim bijaksana fi sun'ihi, ay yad'u syai' fi mahallihi, dia meletakkan sesuatu betul pada tempat dia. Betul pada tempat. Maknanya kalau contoh orang ni tinggi, kaki dia ni, kasut dia tak serupa dengan orang rendah. Kasut dia panjang. Sebab dia nak stabil ke. Comel Allah Ta'ala buat. Ni kalau kata kaki apa tu tinggi, kaki kecil. Ni nak balance lagu mana? Maka Allah Ta'ala buat comel. Orang hok jenis kocek lah seperti kita ni. Duduk di Malaysia ni. Kecil-kecil Indonesia, Malaysia, Thailand. Kecil-kecil lagu ni hok tak lasak ni duduk sini. Duduk di Malaysia ni. Duduk di Thailand ni, duduk di Brunei, duduk di kok ni. Kalau hok kasar-kasar tu, hok tahan lasak tu. Duduk pak sejuk, duduk kat panas. Sudan, tengok Sudan. Faham? Oh, kita pun kelepar duduk di Sudan. Sayang bo duduk ngaji Sudan dulu. Kakek mari Mesir, Habis kuliah, habis periksa pom, mari lari Mesir. Wana lagi Mesir, mari cari pak sejuk. Wana dia mau kata sejuk. Kita duduk sini panas berketok ni kita ni. Dia kata sejuk setara ni. Sejuk setara kita duduk panas di Mesir ni, duduk tengah panas ni. Dia mari dia kata sejuk sebab kat dia panas lagi. Tapi orang dia tak lari. Orang Sudan tu tak lari. Maknanya dia tu tak apa tahan panas. Sesuai Allah Ta'ala letak. Kita ni sini sesuai. Khattu al-istiwa sesuai. Dan ni bahasa panah. Dia panggil panah lembab batu hujan. Maka Allah Taala letakkan sesuatu tadi bila kita lihat wa huwal azizul hakim. Mama al-aziz, mama al-hakim. Allahu akbar, hebatnya Allah SWT. Maka itu semua itu ayat yang pertama, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi yang bahasa sekadar tu dulu dah. Untuk pagi ni kita akan sambung ayat yang kedua insya-Allah. Esok hari insya-Allah, esok pagi kita sambung ayat yang kedua. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu alam. Kita tangguh tasbih kafar dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.